Number 4, number 3, number 2, number 1. Shawamante. Hai, salam semua. Selamat datang ke channel Teacher Lu. Tajuk tutorial hari ini ialah berkenaan dengan tamadun Islam. Jom kita belajar tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pertempatan dan cara hidup masyarakat masa itu adalah berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di selatan, Teluk Parsi di timur dan Laut Merah di barat. Peta menunjukkan semenanjung tanah Arab pada abad ke-6 Masehi. 3 ibu kota yang penting pada masyarakat Arab ialah Makkah, Madinah dan Taif. Terletak pada kedudukan yang strategik. Berkembang dari segi perdagangan dan pertanian. Akan tetapi, selepas keruntuhan empangan Ma'arib sekitar tahun 300 Masehi, berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Gambar menunjukkan keadaan keruntuhan empangan Ma'arib. Apa maksud jahiliah? Jahiliah bermaksud jahil. Pada masa itu, mereka tidak mempunyai kitab suci, tiada nabi dan menolak undang-undang Allah, nilai-nilai hidup Islam. Mari kita lihat sistem masyarakat jahiliah dari segi politik. Masyarakat masa itu hidup dalam kelompok kabilah. Terdapat 2 kaum utama, iaitu kaum Hadrari yang tinggal di kota, menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Manakala kaum Bedwi hidup secara nomad, memelihara binatang ternakan. Sistem kabilah diketuai oleh Syekh. Siapa itu Syekh? Merupakan seorang yang sanggup mempertahankan puaknya. Seorang yang matang, berani, pandai berpidato dan disukai ahli kabilah yang lain. Apa itu kabilah? Mereka suka berperang dan megah dalam puak masing-masing. Selain itu, mereka juga merebut pengaruh, harta dan kuasa. Apa itu semangat asabiah? Mereka bermegah dengan kabilah masing-masing dan mereka sanggup berperang demi merebut kuasa, pengaruh dan harta. Mari kita lihat masyarakat Arab jahiliah di Makkah. Kaum Arab Quraisy mentadbir dan memajukan perdagangan. Makkah pernah diancam musuh. Abraha merupakan pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pentadbiran diuruskan oleh jabatan yang mentadbir beberapa bidang tugas tertentu seperti Darun Nadwa. Mari kita lihat aspek ekonomi dalam sistem masyarakat jahiliah. Kegiatan utama adalah pertanian dan perdagangan. Kegiatan ekonomi berbeza mengikut negeri dan kawasan di tanah Arab.
Di semenanjung tanah Arab, tanahnya kurang subur untuk pertanian. Antara jenis pertanian di semenanjung tanah Arab adalah seperti sekoi dan padi di Oman. Kemenyan merupakan tanaman berharga terdapat di Hadramaut dan Mahrah. Manakala gandum dan kopi amat bergantung kepada hujan terdapat di Yaman. Mari kita lihat kegiatan perdagangan masyarakat Arab. Kaum Hadrari keluar berniaga secara kafilah, manakala kaum Badui mengamalkan sistem tukar barang dan menternak secara nomad. Masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya ke Syam dan Mesir pada peringkat awal. Sejak abad ke-6 Masihi, masyarakat Hijaz menjadikan Makkah sebagai pusat dagangan yang baharu. Penduduk Hijaz memberi barang dari Yaman dan Habsyah dan menjualkannya di Syam dan Mesir. Laluan sutera merupakan laluan perdagangan merentasi benua telah menghubungkan pedagang Arab dengan China, India dan Asia. Perniagaan masyarakat Arab Jahiliah mementingkan keuntungan, tipu timbangan dan mengamalkan riba. Maksud kafilah merujuk kepada rombongan pengembaraan pedagang yang membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Kegiatan penternakan kaum Badui adalah secara nomad. Mereka mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Contohnya, unta, kambing dan biri-biri. Mari kita lihat aspek sosial sistem masyarakat Jahiliah. Terdapat 6 agama dan kepercayaan masyarakat Jahiliah. Yang pertama, Watani. Menyembah berhala termasuklah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Yang kedua, Hunafa. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga, Majusi, iaitu menyembah api. Agama ini berasal dari negeri Parsi. Penganutnya tinggal di kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi seperti Yaman, Oman dan Bahrain. Keempat, Yahudi, dianuti oleh Bani Israel. Mereka menetap di utara semenanjung tanah Arab. Kelima, Animisme, iaitu percaya kepada roh dan kuasa gaib. Yang keenam, Nasrani, dianuti oleh Bani Israel. Penduduk Ghassan dan Hirah mengembangkan agama ini di utara semenanjung tanah Arab. Antara adat kehidupan seharian masyarakat Jahiliah adalah seperti menilik nasib, meramal masa depan, mempercayai sihir dan kuasa azimat. Masyarakat memandang rendah kepada kaum wanita tetapi memberi penghormatan kepada anak lelaki. Mereka hidup dalam kemaksiatan seperti berzina, berjudi, minum arak dan bersifat angkuh. Mereka juga memandang rendah dan hina golongan hamba. Walau bagaimanapun, sistem masyarakat Jahiliah juga mempunyai sifat positif seperti memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah, menjaga kehormatan diri, menghadapi kesukaran dengan kegigihan dan mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu,
golongan miskin dan lemah. Terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpitato. Karya yang dianggap bermutu akan dibaca dalam temasya-temasya tahunan di Pasar Uskas dan digantung di Kaabah. Sekian, terima kasih. Sekiranya anda dapati video ini adalah bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Teacher Lu. Jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Bye.